Jadinya kita pergi pada konsep al-uruf. Al-uruf ni bermaksud adalah satu kebiasaan, satu budaya dan lebih juga kepada benda kebiasaan yang manusia ataupun orang ramai buat. Jadinya daripada segi istilah ada satu perbuatan, satu lisan, satu tabiat atau fitrah yang kebiasaan manusia buat. Jadinya benda ni sejajar dengan fitrah, akal, tabiat manusia dan selagi tidak bertentangan dengan syarak. Jadinya apa syarat-syarat al-uruf ni? Syarat-syarat al-uruf ni ialah mesti yang pertama ialah rasional, dan yang kedua ialah akal, dan yang ketiga ialah fitrah. Yang ini rasional ni bermaksud yang bila kita tengok, kita dapat terima dengan rasional kita sendiri, sama ada benda tu baik atau buruk. Dan yang kedua pula akal. Akal ni maksudnya bila kita fikir tu macam dapat diterima akal, logik di akal. Bila kita fikir balik, betul juga apa yang kebiasaan yang masyarakat buat ni. Dan yang ketiga ialah fitrah. Fitrah manusia ni dapat diterima oleh fitrah ataupun emosi manusia ni. Okay, contoh saya bagi satu kebiasaan macam dekat Malaysia, kebiasaannya menggunakan selipar, tidak menggunakan selipar dalam rumah. Jadi ni daripada segi rasional kita macam bagus juga kalau tak masuk slipper dalam rumah. Jadinya benda tu tak kotorkan keadaan rumah. Daripada segi akal pula kita terima macam logik juga, betul logik juga kalau kita fikir balik, tak pakai slipper dalam rumah ni adalah satu kebiasaan yang baik lah untuk masyarakat Malaysia sendiri. Kita pergi pada jenis-jenis al-uruf. Yang saya akan terangkan ada yang pertama ialah al-uruf qauli dan al-uruf amali. Al-uruf qauli lebih pada kebiasaan atau penggunaan satu bahasa atau perkataan dalam kebiasaan masyarakat. Sebagai contoh, dalam al-uruf qauli difahamkan daging ni merujuk pada semua, merujuk pada ayam, ikan, daging, apa-apa sahaja yang kita boleh makan, tapi merujuk kepada daging. Jadinya dalam kebiasaan masyarakat ingat daging ni hanyalah kepada daging ayam, daging lembu. Jadinya apabila contoh dia kata macam saya bersumpah saya tak akan makan daging sampai bila-bila, jadinya dia tidaklah merujuk kepada ikan juga. Jadinya yang dia tak makan tu hanya daging merah, daging ikan dia masih lagi makan. Okay. Jadinya yang seterusnya kita pergi pada al-uruf amali. Al-uruf amali ni lebih pada merujuk pada perbuatan atau kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat, mungkin pada setiap tahun, pada setiap hari-hari yang ditentukan, hari yang ditentukan ataupun hari keramaian lah. Jadi sebagai contoh saya bagi ialah kebiasaan masyarakat menyambut Hari Raya Aidilfitri, ataupun kebiasaan masyarakat menyambut Hari Raya Aidilfitri ni dengan pulang kampung. Jadi benda ni ialah satu kebiasaan yang baik untuk masyarakat. Jadinya apabila tiba pada hari raya, mereka akan balik kampung untuk mengadakan silaturahim. Jadinya benda ni adalah satu kebiasaan yang baik. Tidak semua tempat membuat macam ni, yang buat macam amalkan masyarakat Malaysia ni buat. Okey, aspek sumber al-uruf terdapat 3, iaitu am, khas dan syar'i. Dalam perbahasan kaedah pengeluaran hukum, khususnya al-uruf mempunyai aspek sumber. Terdapat 3 aspek penting yang perlu diketahui dalam aspek sumber, iaitu uruf am, uruf khas dan uruf syar'i. Uruf am merupakan sesuatu perkara, perkataan, lafaz, perbuatan dan rutin harian yang kebiasaan setiap manusia di seluruh pelosok dunia dan ianya berkekalan sepanjang zaman. Antara contoh yang sesuai dalam konteks ini ialah tempoh penggunaan tandas awam. Sebenarnya kita tahu penggunaan tandas awam tersebut tidak terbatas, dan begitu juga dengan penggunaan airnya ketika melakukan sesuatu dalam tandas. Harga yang ditetapkan masih sama walaupun perkara demikian berlaku. Amalan ini telah menjadi kebiasaan masyarakat sedunia. Seterusnya aspek lain iaitu aspek of khas.
Uruf khas merupakan sesuatu perkara, perkataan, lafaz, perbuatan dan rutin harian yang menjadi kebiasaan sesebuah negara, masyarakat atau kumpulan tertentu. Contohnya, kebiasaan masyarakat Melayu tidak memakai selipar atau kasut dalam rumah merupakan salah satu etika yang perlu dipatuhi. Sekiranya tidak diikuti, ia dilihat sebagai salah satu tingkah yang kurang adab. Berbeza pula dengan masyarakat Eropah yang membenarkan penggunaan selipar dan kasut dalam rumah. Hal ini dianggap sebagai rutin harian mereka dalam kehidupan mereka. Akhir sekali kita melihat dari segi aspek syar'i. Contoh, kita boleh lihat penggunaan konsep. Contohnya, konsep sembahyang. Sekiranya kita lihat dari segi bahasa, membawa maksud melakukan doa untuk kebaikan diri sendiri. Namun begitu, sekiranya melihat konsep sembahyang dari segi istilah, iaitu perkataan, perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Dalil sebagai sumber hukum dalam usul fiqh. Terdapat beberapa dalil yang kukuh yang menyatakan bahawa kaedah al-uruf ini merupakan sumber hukum yang boleh digunakan dalam usul fiqh. Okey, yang pertama, kita melihat dari segi perspektif Al-Quran. Terdapat dalil yang jelas yang menyebut tentang al-uruf ini. Contohnya surah Al-A'raf ayat 119. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Terjemahannya, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Perkataan al-uruf yang di sini membawa maksud kebaikan dan setiap perkara yang diterima oleh akal yang sihat dan perkara tersebut tidak bertentangan dengan syarak serta kebiasaan yang baik. Okey, kedua, kita juga melihat perspektif dari sudut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini contoh hadisnya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia juga baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka ia juga buruk di sisi Allah. Yang ketiga, kita juga perlu melihat daripada persepakatan ulama-ulama mujtahid mengenai dengan kaedah al-uruf ini. Terdapat berlakunya perselisihan antara keempat-empat ulama ini dalam kaedah menggunakan al-uruf ini sebagai sumber hukum usul fiqh. Golongan yang menerima kaedah ini ialah Imam Hanafi dan Imam Maliki. Mereka menerima uruf ini sebagai hujah atau dalil hukum. Imam Maliki pula menggunakan kaedah al-uruf dalam kitabnya, iaitu Al-Muwatta'. Imam Hambali juga berpegang kepada al-uruf sebagai sumber hukum, bahkan meluaskan penggunaannya. Mereka menerima al-uruf kerana dalil nas dalam Al-Quran, iaitu surah Al-A'raf ayat 199. Akhir sekali kita melihat dari aspek akal. Tujuan sesuatu hukum digubah adalah untuk digunakan oleh masyarakat dan juga untuk keseragaman dan keharmonian setempat. Jadi, sekiranya terdapat kebiasaan yang dapat memudahkan urusan kehidupan tanpa bercanggah dengan hukum syarak, dari segi akal kita dapat menerimanya dengan baik. Dari segi aspek perlakuan pula, terdapat dua aspek yang penting dalam uruf, iaitu uruf sahih dan uruf fasid. Uruf sahih merupakan sesuatu perkara dari segi perkataan dan perbuatan yang diterima oleh ulama dan masyarakat. Uruf sahih ini tidak bercanggah dengan pandangan ulama-ulama mujtahid. Uruf sahih ini juga terdiri daripada dua bahagian, iaitu uruf yang jelas yang diakui oleh syarak dan uruf mursal. Uruf sahih yang diakui oleh syarak ini merupakan kebiasaan yang mempunyai dalil melakukan sedemikian walaupun perbuatan tersebut terdiri daripada dalil-dalil yang umum. Contohnya, pemberian duit raya. Ia termasuk dalam suruhan umum bersedekah dan perbuatan tersebut menggembirakan kanak-kanak. Okey, uruf mursal pula kebiasaan yang tiada dalilnya dalam melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya, tarian tradisional yang tidak bercanggah dengan syariat, berpantun, meraihkan hari guru dan seumpamanya. Yang kedua, uruf fasid merupakan kebiasaan daripada lafaz atau tingkah laku yang ditolak dengan dalil syarak dan serta kebiasaan tersebut perlu dicegah untuk melakukannya. Contohnya, kepercayaan terhadap mandi tolak bala, memakai pakaian yang melanggar aturan dalam syarak dan seumpamanya. Uruf fasid ini perlu ditinggalkan kerana ia membawa kemudaratan kepada diri dan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan kepada satu syariat. Satu syariat, pengertian dia
terbahagi kepada dua. Yang pertama daripada segi bahasa, yang kedua daripada segi istilah. Segi bahasa iaitu jalan atau perantaraan yang digunakan oleh seseorang untuk menghubungkan dengan sesuatu, sama ada sesuatu itu berbentuk kerosakan atau kemaslahatan berbentuk ucapan atau perbuatan fizikal dan rohani, dihalalkan atau diharamkan. Okey. Az-zara'i' jelas dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu satu zara'i', sesuatu perkara itu merupakan perantaraan kepada satu perkara yang ditegahkan serta mengandungi kerosakan atau perkara yang diharamkan. Yang kedua, fats az-zara'i', mengambil jalan perantaraan yang mana hasilnya membawa kepada kemaslahatan. Pengertian dari segi istilah pula ialah menurut ulama usul al-ahkam, maksud bagi istilah satu zara'i' ialah sesuatu perkara yang mana sudut zahirnya adalah harus, namun hakikatnya ia membuka jalan kepada perkara yang ditegah dan diharamkan, mencegah dan melarang terhadap sesuatu perkara yang membawa tegahan disebabkan ada kerosakan. Contohnya memandang aurat ajnabi kerana ia membuka laluan kepada zina. Kesimpulannya ialah satu zara'i' ialah mencegah sesuatu perkara yang boleh membawa ke arah kerosakan dan bahaya. Contohnya melihat aurat ajnabi diharamkan kerana membuka laluan kepada zina. Menurut Al-Qutubi, satu az-zara'i' ialah perkara yang asalnya tidak ditegah untuk dilakukan, namun sekiranya ia mengandungi unsur-unsur yang membawa kepada kerosakan, maka ia ditegah daripada melakukannya. Pembahagian satu zara'i'. Menurut Imam Syatibi, pembahagian satu zara'i' terbahagi kepada 4. Yang pertama, perbuatan yang mendatangkan kerosakan, mafsadah, seperti zina, kerana ia boleh membawa kepada pencemburuan nasab keturunan serta merosakkan rumah tangga secara jelas. Yang kedua, perbuatan yang mendatangkan sedikit mafsadah. Contohnya, seseorang yang mengahwini wanita dengan tujuan menghalalkan bekas suaminya yang telah menceraikannya dengan talak 3. Okey, yang ketiga, perbuatan yang mempunyai zonni yang kuat akan mendatangkan mafsadah. Contohnya, menjual buah anggur kepada pembuat arak. Sangkaan yang kuat disamakan dengan yakin kerana penjualan seperti ini diharamkan di sisi Al-Malikiyah dan Hanabilah. Ini kerana sangkaan yang kuat dalam hukum dikira sebagai yakin dan mengharuskan muamalat seperti ini bererti tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Yang keempat, perbuatan yang banyak mendatangkan mafsadah namun tidak sampai tahap sangkaan yang kuat dan tidak juga jarang berlaku. Contohnya, jual beli secara bertangguh, bai'ul al-innah, membeli satu barang dengan harga yang bertangguh dan menjual balik barang tersebut dengan penjual dengan harga yang berlainan. Ianya membawa kepada riba seperti jual komputer secara bertangguh dengan harga 2,000 dan beli balik dengan harga 1,800. Rukun-rukun satu zara'i' terbahagi kepada 3. Yang pertama, tindakan, penyebab dan hasil. Tindakan terbahagi kepada 2, iaitu tindakan ini kadang-kadang tidak diingatkan oleh pelaku untuk sampai kepada suatu kesalahan yang tidak dijangka. Contohnya, seseorang yang mencaci Tuhan, orang musyrikin kerana cinta kepada Allah SWT. Yang kedua, tindakan ini kadang-kadang diniatkan untuk mencapai matlamat lain, iaitu selain daripada natijah atau hasil yang biasa berlaku pada segi adatnya. Contoh, seseorang yang bernikah bukan kerana tujuan asalnya pernikahan, tetapi dia berniat untuk menghalalkan wanita yang ditalak 3 bagi bekas suaminya untuk menjatuhkan talak tersebut. Okey, rukun yang kedua iaitu penyebab. Penyebab merupakan elemen yang menghubungkan antara dua rukun ini, iaitu tindakan dan hasil. Antara perkara yang berkaitan dengan rukun ini ialah penyebab adalah suatu perkara yang tidak dapat dilihat yang dikira wujud sama ada setelah ia benar-benar menyebabkan suatu kejadian berlaku atau secara jangkaan. Bentuk penyebab pertama yang benar-benar menyebabkan satu kejadian berlaku, iaitu setiap perkara yang boleh menghasilkan sesuatu kesudahan atau kesan setelah ada jalan ke arahnya. Contohnya, berlaku perbuatan zina setelah melihat kepada wanita bukan mahram dan bersembang dengannya secara berlebihan.
Okey, rukun yang ketiga iaitu hasil dinamakan sebagai kesan atau perkara yang dilarang. Berdasarkan rukun ini dapat dilihat beberapa perkara seperti berikut. Kesan yang bakal berlaku hendaklah berbentuk perkara yang dilarang. Jika ia harus di sisi syariat, maka jalan ke arahnya tidak dinamakan zara'i'. Ia seharusnya berbentuk perkara yang mustahil dan mampu dilakukan oleh mukallaf. Kesan merupakan perkara asas dalam menentukan kuat atau lemahnya sesuatu penyebab. Dari segi rutan keadaannya, kerosakan pada agama lebih bahaya daripada nyawa. Kerosakan nyawa lebih bahaya daripada akal, dan akal lebih bahaya daripada harta. Syarat-syarat satu zara'i'. Para fuqaha telah menggariskan beberapa panduan yang dijadikan syarat dalam mengenali dan menentukan suatu perkara itu az-zara'i'. Ciri-ciri asas bagi az-zara'i' turut terkandung antara 3 syarat berikut. Perbuatan yang dibenarkan pada asalnya tetapi boleh membawa kepada kerosakan, seperti mencercah Tuhan orang-orang kafir musyrikin. Yang kedua, kerosakan daripada perbuatan tersebut lebih jelas, seperti menjual senjata dalam keadaan huru-hara, atau kebarangkalian kerosakannya sama tahap dengan kebaikan yang terhasil, seperti menyembur racun serangga pada sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, perbuatan yang dibenarkan pada asalnya itu banyak menyebabkan kerosakan, seperti jual beli secara bertangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Aiman bin Khairul, nombor matrik 299902. Saya akan menerangkan tentang perselisihan ulama tentang Said al-Dara'iyah sebagai sumber hukum. Terdapat 4 perbezaan perselisihan ulama mengenai isu ini. Pertama, mazhab Maliki dan Hambali merujuk kepada perbuatan yang dianggap harus tetapi membawa kepada keburukan, ianya dilarang mengikut sumber Said al-Dara'iyah. Mazhab ini hanya melihat kepada tujuan perbuatan dan natijahnya tanpa mengambil kira dengan keharusan asal. Yang kedua, mazhab Syafi'i dan Zahiri. Mereka berpendapat bahawa perbuatan ini dilarang. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka melihat kepada keharusannya tanpa melihat natijahnya. Ketiga, Imam Malik. Beliau berpendapat bahawa sekiranya perlu ini diamalkan, maka ianya melalaikan, dan ini menjelaskan kepada qasad itu dilarang. Yang terakhir ialah Ibnu Hazim, berpendapat bahawa tiada pengharaman kecuali berdasarkan dalil yang meyakinkan. Tempat perselisihan ulama tentang al-Dara'iyah. Contohnya, perkara perantara wasilah bagi kebaikan dan keburukan, dan sekiranya melakukannya akan mendatangkan kebaikan kepada manusia, ianya tidak dilarang. Contohnya, menanam pokok anggur. Penanaman pokok ini pada asalnya bertujuan ke arah kebaikan, dan manfaat yang diperoleh daripada penanaman pokok anggur ini, dan pada akhir proses ianya menghasilkan kemudaratan kerana penghasilan arak, maka perkara ini perlu dilihat berdasarkan perkara yang lebih dominan. Contoh Said al-Dara'iyah. Pertama, Nabi melarang para sahabat membunuh orang munafik walaupun mereka sudah jelas menyebarkan fitnah dalam kalangan umat Islam sehingga berlaku bencana. Hal ini dikatakan demikian kerana membunuh mereka merupakan al-Dara'iyah, atau orang kafir mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh kawan sendiri. Yang kedua adalah Nabi mencegah pemberi hutang menerima sebarang hadiah daripada orang yang berhutang. Hal ini dikatakan demikian kerana mengelakkan daripada membawa kepada unsur atau tidak membuka ruang berlaku riba, di mana memberi dan menerima hadiah dijadikan sebagai ganti riba.